Salam sejahtera, saya Anaya Birami Balakrishna sebagai moderator forum pada hari ini yang bertajuk Bolehkah Kurikulum Sedia Ada Sekolah Rendah iaitu KSSR dan Sekolah Menengah KSSM membantu mempertingkatkan kepelbagaian budaya dalam sistem pendidikan Malaysia. Okey. Bagi memulakan forum kita pada hari ini, saya memperkenalkan panel pertama kita iaitu Cikgu Nurul Alia Loh Abdullah. Beliau daripada Sekolah Menengah Kebangsaan Aidil Heights Selangor. Subjek yang diajar Bahasa Melayu. Pengalaman beliau mengajar selama 28 tahun. Seterusnya, panel kedua kita iaitu Cikgu Lim Hani. Beliau daripada Sekolah Menengah Kebangsaan Seri Garing, Selangor. Subjek yang diajar pengajian am. Pengalaman beliau dalam mengajar selama 23 tahun. Panel ketiga kita Cikgu Rosmaini binti Abdul Rahman. Beliau daripada Sekolah Menengah Kebangsaan Taman Melawati, Selangor. Subjek yang diajar kemahiran manipulatif. Pengalaman mengajar selama 16 tahun. Seterusnya panel keempat kita Cikgu Muhammad Amri bin Muhammad Azlan daripada Sekolah Rendah Kebangsaan Temenggung Abdul Rahman, Johor. Subjek yang diajar pendidikan Islam. Pengalaman mengajar selama 6 tahun. Panel terakhir kita iaitu panel kelima Cikgu Nurzaila binti Ahmad dari Sekolah Rendah Kebangsaan Sungai Tua Baharu, Selangor. Subjek yang diajar pendidikan muzik dan pendidikan seni bisu. Pengalaman mengajar selama 26 tahun. Seterusnya, kita akan mulakan perbincangan forum kita hari ini yang bertajuk Bolehkah Kurikulum Sedia Ada Sekolah Rendah KSSR dan Sekolah Menengah KSSM membantu mempertingkatkan kepelbagaian budaya dalam sistem pendidikan Malaysia. Dengan ini, saya mempersilakan panel pertama kita iaitu Cikgu Nurul Alia Loh Abdullah untuk memberi pendapat beliau. Dipersilakan Cikgu Alia. Okey, terima kasih Abirami. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Pada pendapat saya, kurikulum yang sedia ada, sama ada KSSR atau KSSM, memang dapat membantu dalam mempertingkatkan kepelbagaian budaya dalam sistem pendidikan di Malaysia. Okay. Sebab kalau kita tengok apa ni dalam kurikulum kita ada sukatan pelajaran dalam silibus kita ada topik-topik yang berkaitan dengan seni budaya contohnya subjek bahasa Melayu sebab saya mengajar bahasa Melayu jadi subjek bahasa Melayu dia memang ada tema salah satu temanya ialah tentang kesenian, kebudayaan, kesenian dan estetika, iaitu nak mengkaji keindahan budaya masyarakat majmuk di negara kita. Jadi secara tidak langsung memang kita tengok kepelbagaian budaya itu memang dah diajar kepada semua anak murid kita dalam kurikulum. Okay. Tetapi yang dibaca, yang didengar mungkin lebih berkesan kalau dia dapat lihat dan dapat libat bersama-sama. Oleh itu di sekolah, biasanya di sekolah ada pelbagai program sambutan perayaan contohnya yang saya anggap itu seperti pembelajaran di luar bilik darjah kerana melalui
sambutan perayaan di luar bilik raja, murid-murid dapat melihat amalan budaya itu dengan lebih dekat. Kemudian mungkin boleh melibatkan diri. Sebagai contoh sambutan Tahun Baru Cina di sekolah saya baru-baru ni, murid-murid terlibat sama-sama dalam pertandingan kaligrafi. Kaligrafi tu menulis tulisan Cina di atas kertas yang berwarna merah. Itu memang budaya Cina biasanya. Kalau nak Tahun Baru Cina mereka akan tulislah kaligrafi tu. Kemudian contohnya yang digambar ni. Yang ni ialah anak murid dan cikgu-cikgu kami yang berbangsa Melayu telah sama-sama meraihkan sambutan Tahun Baru Cina dengan aktiviti yang dianjurkan oleh panitia bahasa Cina. Kemudian ada pelbagai persembahan lain seperti persembahan tarian singa, persembahan face changing, Sichuan opera. Yang ni pun sangat sangat mengagumkan para audiens sebab budaya membuat persembahan ni kadang-kadang jarang kita tengok. Macam face changing ni dia memang satu budaya yang jarang dipersembahkan di Malaysia. Saya pun kali pertama tengok tapi sangat mengagumkan. Jadi bagi pendapat saya, anak-anak murid yang ada pada hari tersebut, dia sama-sama dia meraihkan memeriahkan perayaan tersebut. Dia lebih dekat di hati benda tu lebih berkesan dan mereka dapat belajar budaya kaum asing, kaum lain dengan lebih dekat. Itu saja daripada saya. Kita kembali kepada moderator. Terima kasih. Terima kasih Cikgu Alia atas penerangan anda tadi. Seterusnya, saya menjemput panel kedua kita. Iaitu Cikgu Lim Ani. Dipersilakan. Selamat sejahtera. Saya setuju bahawa kepelbagaian budaya dapat diterapkan melalui kurikulum yang sedia ada sekarang. Kerana penerapan kepelbagaian budaya itu diteruskan di dalam sukatan pelajaran itu sendiri. Saya berikan contoh dalam mata pelajaran pendidikan jasmani contohnya. Pembelajaran tentang tarian singa, pembelajaran tentang permainan silambam contohnya yang untuk dari orang India telah diterapkan di dalam buku teks ataupun sukatan budaya permainan dan budaya orang Cina itu sendiri dalam terus-terusan dalam buku teks. Bukan hanya kita kalau dahulu kita terapkan sahaja sebagai satu benda yang secara tidak langsung, tetapi sekarang kepelbagaian budaya itu diterapkan secara langsung dalam sukatan dan ini divisualisasikan dalam buku teks dan sebagainya. Jadi saya percaya penerapan kepelbagaian budaya itu memang akan menjadi kenyataan dan akan membantu ke arah perpaduan rakyat negara ini. Kembali kepada moderator. Terima kasih Cikgu Lim Ani. Diteruskan dengan panel ketiga kita iaitu Cikgu Rosmaini. Dipersilakan Cikgu Rosmaini. Okey, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Okey, saya ingin kupas tentang maksud budaya itu sendiri. Okey, budaya maksudnya adalah proses sosial di mana budaya dan struktur sosial adalah saling berkaitan. Okey, tempat utama proses sosial bagi murid-murid adalah di sekolah. Kerana di sekolah ini terdapat pelbagai budaya dan kaum dan juga latar belakang murid-murid. Okey, pada pendapat saya, kurikulum yang sedia ada, KSSR maupun KSSM membantu mempertingkatkan kepelbagaian budaya dalam sistem pendidikan Malaysia. Okey, itu saja. Berbalik pada moderator.
Terima kasih Cikgu Rosmaini. Seterusnya kita mempersilakan panel keempat kita iaitu Cikgu Muhammad Amri. Dipersilakan Cikgu Amri. Okey, saya berpendapat dan juga bersetujulah kepelbagaian budaya dalam kalangan masyarakat kita insya-Allah akan dapat dicapai. Dia dapat ditingkatkan melalui kurikulum yang sedia ada sekarang ni, iaitu KSSR lah. Antara konten intipati yang telah disediakan dalam silibus contohnya ialah berkaitan seperti etnik, kebudayaan, perhubungan. Di mana secara teori, secara teorinya guru dan murid akan diajar dan murid akan belajar melalui budaya-budaya yang terdapat dalam negara kita Malaysia lah khasnya. Sebagai contoh, sebagai contohnya pembelajaran berkaitan dengan budaya pakaian tradisional masing-masing. Masyarakat Melayu Islam dengan baju Melayunya, masyarakat Cina dengan pakaian dan India dengan pakaian budaya masing-masing lah. Itu sedikit sebanyaklah berkaitan dengan silibus pembelajaran lah. Berkaitan dengan pengalaman, boleh dikatakan setiap sekolah sekarang ni keterbukaannya adalah sifat keterbukaan dia melalui anjuran program-program daripada masyarakat yang berlatar belakangkan budaya masing-masing lah. Contoh macam sambutan Tahun Baru Cina. Memang dibuat, saya rasa memang dibuat setiap sekolah di mana jemputan daripada luar iaitu masyarakat Cina sendirilah datang ke sekolah dan mempamerkan budaya seperti tarian Cina kepada masyarakat sekolah. Masa tu cikgu, guru, murid, pelajar kan boleh tengok secara live, boleh tengok sendiri macam mana budaya masyarakat Cina yang diamalkan. Kalau sambutan Deepavali pula, kebanyakan ada pakaian dan ada sambutan. Contoh guru dan murid sempena sambutan Deepavali ni kita bolehlah berpakaian iaitu budaya dia lah, berpakaian sari betul sari nak menunjukkan penerimaan budaya dalam kalangan masyarakat yang berbilang kaum. Baik, itu sahajalah daripada saya. Saya kembali semula kepada moderator kita. Terima kasih. So kita teruskan dulu dengan moderator yang terakhir kita iaitu Cikgu Zaila. Dipersilakan Cikgu Zaila. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Terima kasih saya ucapkan kepada moderator kita iaitu Cik Ana Abirami kerana sudi menjemput saya sebagai panel forum kita pada hari ini. Baik, saya ingin menjelaskanlah, saya cikgu muzik. So saya ingin menjelaskan kurikulum tentang pendidikan muzik dahulu, KSSR ni bermatlamat untuk melahirkan insan kreatif yang berpengetahuan serta dapat menghayati dan menikmati muzik secara intelektual menerusi aktiviti muzik. Jadi banyak aktiviti yang kita boleh buat di sini. Jadi berkaitan dengan tajuk yang diberikan ini tadi, sememangnya saya sangat bersetuju. KSSR pendidikan muzik boleh membentuk murid memahami perbezaan kepelbagaian budaya melalui nyanyian, muzik dan gerakan dan melalui permainan alat perkusi. Saya bagi contoh dekat sini. Macam mana kita nak kaitkan dengan kebudayaan ni? Contoh macam lagu. Kita boleh ajar murid menghayati lagu itu. Contoh kalau kata lagu biasa, lagu Melayu, ramai-ramai semua boleh nyanyi. Tapi kalau dalam bangsa lain juga, cikgu yang kreatif boleh menghasilkan juga lagu daripada bangsa lain seperti bangsa Cina
dan bahasa Tamil. Jadi murid di situ murid dapat belajar macam mana rentak lagu Tamil, macam mana rentak lagu Cina dan macam mana rentak lagu Melayu. Itu berkaitan dengan nyanyian. Tetapi apabila muzik dan pergerakan, ada satu lagi muzik dan pergerakan, dia melibatkan pergerakan tarian contoh. Okey, boleh buat tarian Tamil, tarian kipas Cina, tarian naga dan tarian zapin atau tarian joget. Jadi kat situ budak dah nampak cabang dia, cabang budaya masing-masing. Okey, selain daripada itu yang terakhir, dalam pendidikan muzik juga ada permainan alat perkusi. Permainan alat perkusi ini juga boleh kita terapkan kepada murid-murid bagaimana nak menghayati budaya bangsa yang lain dengan mendengar lagu daripada lagu daripada mana Swan, lagu bangsa India, Cina, Melayu, mereka boleh pelbagaikan. Jadi dekat situ kita boleh adakan aktiviti yang boleh menarikkan murid supaya memahami budaya masing-masing. Okey. Dan seterusnya dengan permainan, dengan aktiviti yang kita pelbagaikan ini boleh melahirkan insan yang harmoni, hormat menghormati antara pelbagai kaum. Itu saja daripada saya. Terima kasih. Balik pada moderator. Terima kasih Cikgu Jaila. Okay. Apa kata kita mendengarkan pendapat atau pengalaman daripada Cikgu Alia Loh untuk mempertingkatkan kepelbagaian budaya dalam sistem pendidikan Malaysia. Dipersilakan Cikgu Alia. Okay, terima kasih Cik Abi. Kalau ikut pengalaman saya rasa memang banyak benda yang kita dapat belajar di sekolah. Okey, pendidikan formal memberikan satu sistem pendidikan yang baik kepada anak-anak murid kita. Jadi mereka memang dah belajar. Ya, dalam bahasa Inggeris pun ada culture and people. Okey, dia belajar budaya dan sesuatu bangsa. Kita belajar budaya sesuatu bangsa. Kalau di Malaysia, masyarakat majmuk, memang tak asing lagi kita hari-hari nampak bangsa berbagai kaum di Malaysia. Jadi mereka dah baca buku, dah dengar daripada cikgu, maksudnya dalam PDPC kan. Lepas tu mereka pun libat bersama dalam sambutan di sekolah. Jadi bagi saya memang orang kata tak kenal maka tak cinta. Kalau dah mereka mengenali budaya itu, mereka rasa benda tu dekat dengan hati mereka dan mereka pun boleh mengamalkan sama-sama. Okay, contohnya saya sendiri. Saya sebenarnya bangsa Cina tapi saya boleh menerima budaya Melayu sebab saya dari kecil saya tinggal di kampung dan saya belajar daripada sistem pendidikan juga sebab di sekolah kita belajar kan dari buku, daripada cikgu. Okay, kemudian macam budaya tu macam tadi kan Puan Rosmayani pun ada ceritakan, dia kata budaya itu melalui sistem sosialisasi. Jadi budaya itu wujud dalam sistem pergaulan tau, sosialisasi. Jadi tidak dapat disangka bahawa memang kurikulum KSSM, KSSR ni memang boleh dapat mempertingkatkan kepelbagaian budaya di Malaysia. Okey, saya serah kepada moderator semula. Terima kasih Cikgu Alia. Seterusnya kita dengar pula daripada Cikgu Lim Ani. Pengalaman anda. Terima kasih moderator. Dari segi pengalaman saya aktif dalam mendeklamasikan sajak. Sejak tahun 2007, saya telah menyertai sayembara deklamasi puisi Hari Kemerdekaan. Jadi pada masa awalnya ada kategori khas untuk ni, iaitu kategori bukan Bumi Putra tapi hanya 2 tahun saja. Jadi sekarang saya bertanding bersama-sama dengan kaum Melayu yang lain. Jadi penglibatan saya ini juga saya kongsi di sekolah, saya akan membacakan sajak di sekolah dan saya rasa sangat gembira kerana murid-murid telah menerima benda ini sebagai biasa, tidak kira mereka Melayu ke, Cina ataupun India. Jadi baru-baru ini
pelajar saya yang dari kaum India telah mendapat tempat pertama penulisan puisi, seorang pelajar India mendapat tempat pertama penulisan puisi tingkatan 6 peringkat negeri. Jadi saya rasa apa yang kita kongsikan kepelbagaian budaya, iaitu salah satu aspek melalui sastra itu sendiri, akan memberi semangat kepada murid-murid kita untuk melibatkan diri, dan apabila mereka melibatkan diri, mereka akan dapat merasa pembudayaan itu sendiri, bukan secara paksaan semata-mata, tapi mereka akan seronok belajar, dan ini saya harap akan menuju ke arah perpaduan rakyat Malaysia seluruhnya, kerana mereka dapat belajar toleransi dan saling faham memahami melalui kepelbagaian budaya ini. Kembali kepada saudari moderator. Terima kasih Cikgu Lim, begitu hebat pengalaman Cikgu. Seterusnya, kita mendengar pula pandangan dari panel ketiga kita, iaitu Cikgu Rosmaini. Dipersilakan Cikgu Rosmaini. Ya. Okey, pada pengalaman saya yang mengajar subjek kemahiran manipulatif, di mana saya mengajar murid-murid pendidikan khas di bawah kurikulum KSSM, terdapat banyak kemahiran yang digunakan di dalam mata pelajaran kemahiran manipulatif. Contoh dia macam menggunting, memotong, menampal, mengoyak, menulis. Begitu juga dengan pengamatan dan juga sensori. Okey, jadi di sini saya nak buat contoh kalau dalam Tahun Baru Cina, kalau masa tu Tahun Baru Cina, dan dia maksudnya dia punya sukatan tu melibatkan kemahiran menampal dan menggunting. Saya mengajar mereka membuat ampau, di mana dekat situ mereka boleh menggunakan kemahiran menggunting, menampal dan juga melipat. Jadi budaya Cina di mana ampau, saya minta semua murid-murid tak kira bangsa mengaplikasikan kemahiran dalam subjek kemahiran manipulatif. Okey, begitu juga ketika membuat isang. Okey, dalam kemahiran manipulatif dia bukan sahaja memutih menampal, begitu juga mereka boleh memasak. Okey, menggunakan peralatan masakan. Mereka membuat isang di bilik masakan, di mana mereka mengenal peralatan masakan, kemudian mereka memotong, menghiris isang. Begitu juga ketika di Pabali. Saya mengajar budak untuk mewarnakan beras dan kemudian mencorakkan beras tu untuk menghasilkan kolom. Okey, itu saja. Terima kasih Cikgu Rosmaini. Seterusnya, kita dipersilakan Cikgu Nozaila. Okey, terima kasih Cik Moderator. Okey, saya cerita sedikit tentang pengalaman saya sebagai cikgu muzik, di mana saya telah menubuhkan satu tim percussion yang bernama The Pearl Percussion Team di sekolah. Dan kita sebenarnya sebelum saya menubuhkan tu, saya ada mengajar Dewan tentang mengenal alat-alat muzik. Jadi saya dah bagikan kepada kumpulan, kita dah praktikkan, dan kita nak kaitkan dengan kebudayaan. Apa yang kita nak terapkan di sini ialah kita gunakan music -1. Music -1 mereka akan bermain di samping music -1. Contoh baru-baru ini sekolah saya ada menyambut Hari Deepavali. Hari Deepavali, jadi kita program tu mereka request budak saya untuk mainkan lagu-lagu yang berbentuk lagu-lagu ala-ala Bollywood, lagu-lagu Tamil dan sebagainya. Jadi saya ambil masa jugalah untuk melatih diorang. Tapi sebab mereka dah biasa berlatih, so dalam 1-2 hari gitu saya buat latih tubi, dan akhirnya murid berjaya. Murid ini berjaya
menghasilkan lagu yang bertemakan lagu Bollywood. Okey, lagu Bollywood. Jadi keseronokan tu timbul. Jadi budak-budak yang tak tahu tentang lagu Bollywood, tentang lagu daripada kaum Tamil ni, dia dapat belajar sesuatu yang baru kat situ. Jadi perbezaan muzik ni boleh dipelajari dan saya bersetuju sangat sememangnya sememangnya KSSR berikan muzik ni boleh membentuk murid-murid supaya mengetahui kepelbagaian budaya dalam satu Malaysia. Itu sahaja daripada saya. Terima kasih. Terima kasih Cikgu Zaila atas perkongsian anda tadi. Okey, seterusnya saya nak tanya, ada cikgu-cikgu nak tambah ke? Ada apa-apa info lagi nak tambah? Cikgu Alia? Okey, saya rasa kita buat rumusan lah keseluruhan. Saya rasa semua ahli panel pun bersetuju bahawa kurikulum KSSM, KSSR memang membantu mempertingkatkan kepelbagaian budaya di Malaysia. Jadi kesimpulannya memang kami sebelah suara semua bersetuju tentang pernyataan tersebut. Terima kasih Cikgu Alia. Okey, dengan ini sebagai kesimpulan, sekolah di Malaysia mempunyai kepelbagaian budaya. Okey, dan mempunyai berbilang kaum ini, kebanyakan sekolah menyambut semua jenis perayaan sepanjang tahun. Sepanjang tahun. Dalam setiap perayaan yang menyambut di sekolah rendah sama ada sekolah menengah, pelajar dapat belajar tentang adat dari segi pakaian, makanan dan juga lain-lain. Dengan ini, KSSR dan KSSM ini sememangnya membantu pelajar untuk mempertingkatkan kepelbagaian budaya dalam sistem pendidikan Malaysia. Okey, itu saja. Okey, saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada kelima-lima panel kita yang sudi memberikan pandangan dan idea-idea yang bernas dan membantu saya menyelesaikan forum ini. Sekian, terima kasih.